Jadi banyaknya. Okey, alhamdulillah kita telah mendengar pembentangan tadi tentang keadaan Gaza dan pembinaan masjid di Gaza. Saya ambil peluang beberapa minit, iaitu tentang, pertama sekali tentang kenapa kita perlu, ataupun apakah asas atau dalil atau apa yang kita perlu fikirkan tentang Palestin. Mungkin ada orang bertanya, buat apa sibuk-sibuk pasal Palestin, dia jauh, ya. Tapi kalau kita renung balik dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, selalu kita dengar ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini seperti menggambarkan kepada kita tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang besar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Makkahul Mukarramah ke Masjidil Haram, dekat Masjid Al-Aqsa. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat arahan salat, turun ke bumi dari 50 tinggallah 5, dan di muka bumi pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mendapat arahan dari Allah salat adalah di Masjid Al-Aqsa, bersama dengan para nabi, bersama dengan para malaikat dan sebagainya. Persoalan yang besar adalah kita duk baca tiap-tiap tahun surah Mi'raj, khatib, imam, ulama-ulama kita akan baca ayat tadi. Tetapi kita mau sedar, iaitu masjid itu sekarang ni di tangan siapa? Itu persoalan besar. Masjid Al-Aqsa di tangan siapa lagi? Di tangan Israel, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa jadi begini? Inilah yang harus kita fikirkan pertama. Umat Islam sepertinya tidur, lena. Sujud atau tidak? Baca. Di sini okey, alhamdulillah dapat tiap-tiap minggu ada pengajian hadis, pengajian kitab dan sebagainya. Tapi saya ingin cerita, ada saya pergi kawasan Perak ni, kawasan Lumut sana, nelayan-nelayan, pakcik-pakcik sama juga. Saya tanya pada mereka, di mana Masjid Al-Aqsa, makcik, pakcik? Mereka tak tahu. Mereka tak tahu Masjid Al-Aqsa. Dia tak tahu Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa cukup hebat, cukup mulia, sampai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Keberkatan ada di bumi Aqsa. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibawa oleh Tuan Haji Abdul Aziz itu adalah mereka yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak mau tinggalkan bumi ini. Tuan-tuan, kalau perempuan pergi tanya sana, ajaklah mainlah dulu Malaysia, ya, mereka tak mau, sebab mereka yakin dengan ayat Allah Subhanahu. Mana dia yang dinamakan Syam, yang dikatakan Syam, itulah dianya, termasuklah Palestin, Lebanon, Jordan, sebahagian Sinai dan Syria. Kenapa berlaku pergolakan sekarang di Syria? Kerana di sini adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bumi yang melahirkan ulama. Di sinilah lahirnya tokoh-tokoh besar yang menentukan masa depan Islam. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Persoalan besar sekarang ialah kenapa umat Islam tidak berusaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Umur saya 50 tahun.
ada yang umur 60 tahun, ada yang umur 70 tahun. Tanya kepada mereka, pernahkah niat nak bebaskan Al-Aqsa ni makcik? Baru hari ni dengar. Pasal apa? Pasal tak ada orang cerita. Pasal apa orang tak mau cerita? Pasal orang tak sayangkan masjid. Pasal apa orang tak sayang masjid? Kita tidak menghargai masjid. Kita tak sayang bumi, kita tak sayang tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan besar. Mari kita renung sungguh-sungguh. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala bila kita nak masuk saja ke dalam syurga, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti. Allah, berhenti kamu di situ. Sesungguhnya kamu ni ada tanggungjawab. Dan salah satu tanggungjawab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid. Rabitah ulama Palestin dan ulama sedunia mengatakan bahawa pembebasan Masjid Al-Aqsa dan juga tanah-tanah yang dijajah, tak kira tanah mana, menjadi kewajipan kepada 80 km pertama. Wajib hukumnya, fardu ain kepada siapa? Yang orang yang ada 80 km pertama. Tak selesai 80 km pertama, jatuh pada 80 km kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Cuba bayangkan, Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan Israel sejak tahun 69. Bumi Palestin jatuh ke tangan Israel sejak tahun 1940. Sampaikan Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa kewajipan membebaskan Masjid Al-Aqsa, kewajipan memerdekakan Palestin adalah kewajipan fardu ain, bukan fardu kifayah. Orang buat, kita tak payah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, perempuan sekalian, kalau nak bertemu dengan orang-orang hebat, mari kita ambil peluang. Tahun ini kami nak pergi insya-Allah akhir Ramadan. Tapi kalau tuan-tuan, perempuan tak dapat sama dengan kami tahun ini, tak apa, tahun depan kita ada masalah. Mari kita jumpa, ketemu dengan orang-orang hebat. Kita bertanya dengan anak kecil 10 tahun, 11 tahun, cita-cita kamu anak nak jadi apa? Dia jawab simple, cita-cita saya syahid. Umur 10-11 tahun dia boleh bagi jawapan spontan. Cita-cita saya syahid. Pasal apa mau syahid? Sebab saya yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya iman sudah meresap masuk dalam jiwa mereka dan mereka yakin dengan janji Allah. Jumpa dengan orang tua pun sama. Orang yang putus tangan, putus kaki, tak ada pula dia merayu, ya Allah, apalah nasib aku kerana dibom oleh Israel. Tidak, itu nasib. Kami pergi tempat-tempat itu, kita ambil gambar mereka. Dia minta tolong ambil gambar aku dan sampaikan gambar kami ni ke negara kami. Dia tak ada mengadu, aduh ya Allah macam mana lah ini, tak ada. Dia menerima hakikat itu. Kenapa mereka boleh bertahan di bumi yang begitu? Kerana mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu. Berjumpa dengan orang tua, cik, saya ulangkan yang kawan saya bagi duit orang tua dalam masjid, lelaki. Dia ambil duit, kemudian dia pergi cari tabung masjid. Dia letakkan duit dalam tabung masjid. Anak-anak kecil datang kepada kita, ambillah gambar kami, ambillah gambar kami. Kita bagi coklat kat depan, gula-gula. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia yang lain. Kemudian kita bagi kepada orang perempuan yang banyak anak, janda-janda, kita bagi. Kemudian dia kata, jangan bagi kepada aku, pergi bagi kepada NGO. NGO yang jaga kami. Sebab bukan aku seorang yang susah, ramai lagi yang susah. Nak jumpa orang macam mana ni nanti. Masjid dapat penuh, sebab itu kita bina masjid. Subuh, zuhur, maghrib, isyak, semua asar ni semua penuh manusia dia. Bulan cuti panas, musim panas ni sejak bulan 6, 7, 8 ini, bulan tahun 2010 yang lalu 10,000 hafaz Quran. 2011 15,000 hafaz Quran. Dia target 2012 ni
hafaz Quran seramai 25,000. Di mana? Di masjid. Macam mana mereka boleh hafaz Quran 3 bulan? Saya tanya dengan Tok Syekh ni, macam mana mereka boleh hafaz Quran 3 bulan saja? Dia kata, kami suruh anak kami pergi ke masjid subuh, balik maghrib. Bila mereka dah hafal Quran, cuti sekolah dah habis, lepas itu mereka ni akan berulang terus ke masjid. Masjid jugalah tempat mereka pilih siapa yang nak pergi jaga sempadannya. Macam mana mereka nak kontrol, nak jaga mujahid yang hebat ni? Dia kena kontrol tengok sembahyang subuh berjamaah. Imam akan recommend siapa yang nak pergi jaga ni, dia akan recommend dia ni tak pernah tinggal solat subuh berjamaah selama 6 bulan, boleh pergi jihad. Kalau tuang, tak boleh. Jadi cukup 2 poin ini. Saya ingin mengajak kakak sekalian, pakcik, makcik sekalian untuk bersama-sama memikirkan pertama sekali, kenapa kita sebagai umat Islam membiarkan kiblat kita, masjid kita dijajah oleh Islam. Dan tak ada rasa apa. Lepas dengar ceramah ni, dia isap rokok. Masa tu ustaz bantai lah, jangan isap rokok, sebab rokok confirm bagi pada Islam. Nah, sebatang rokok hilang, syaitan dah masuk. Masa dalam ni bagus dia, semangat ni nak tinggal rokok ni, jahanam. Keluar kena sebatang, syaitan masuk dalam darah. Dah, hilang. Semangat ni. Keluar sehari pergi pula makan McDonald, KFC lah, apalah macam ni. Makan benda-benda yang mereka supply. Jadi hilang. Sebab itu kita tak boleh bangkit, dah kena abuse. Semangat, Masya Allah ni. Ini kalau boleh, saya nak ustaz ada. Saya pernah ceramah tu, teriak dia. Pasal apa makcik? Pasal apa negara Arab yang ramai, yang banyak duit, yang tak mau tolong saudara saya di Gaza ni? Saya kata, makcik, kak tahu tak? Yang duk ada ni, mereka ni semuanya pemimpin korap. Makcik tahu, abang sekalian, Mesir, Hosni Mubarak, Israel dengan Amerika buat kerja, dia kata, okey, ada subsidi gandum. Setahun dapat berapa banyak? Setahun dapat 3 bilion US. Semasa Hosni Mubarak tumbang, berapa banyak duit Hosni Mubarak dalam bank? 70 bilion US dollar. Siapa punya kontrak dia ambil? Israel buat. Di atas ni, yang tu hadis nampak tunjuk gambar. Di atas, Israel buat kepungan. Siapa buat kepungan di bawah? Serucuk besi. Hosni Mubarak ambil kontrak. Jadi nak harap apa lagi orang macam pemimpin macam ni? Kemudian ketika mereka nak diserang itu 3 hari sebelum diserang, Libni, Menteri Luar Israel, jumpa dengan Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, kami nak serang Gaza. Yes. Hosni Mubarak kata yes. Dan 22 hari diserang, 1,400 orang syahid. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kakak-kakak sekalian, inilah realiti yang ada pada pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka ni ada duit, jalan semua. Dan saya tinggalkan pesanan yang sangat besar yang harus kita ingat, ialah bahawa masa depan Israel semakin kecil. Tempoh umur Israel semakin kecil. Kalau boleh, mereka ada yang bercadang nak bagi mereka 5 tahun je. Tapi kalau tuan-tuan terus komitmen, berhenti segala yang tak patut, jangan duduk tengok TV, sudah balik paksi, Alhamdulillah bagus. Saya lagi duduk depan TV siap dengan sapu tangan pasal Syaruhan. Pasal apa yang letak sapu tangan sebelah ni? Dia tengok Syaruhan pun dia teriak. Lepas tu mana kesan paksinya? Hadis-hadis yang kita duk dengar ustaz-ustaz baca ni, sepatutnya dia pembekas.
kita semakin baik. Kita sepatutnya buat pula kedai-kedai paksi di kawasan rumah kita. Ajak pula. Itulah dianya. Islah nafsak wa da'u ghairak. Islah maknanya mulakan baik diri kita. Lepas itu kita ajak orang lain. Itu cara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil sungguh-sungguh. Saya cakap sama macam tuan-tuan dan puan sekalian. Mari kita ambil sungguh-sungguh. Kita bertanya dengan diri kita tengah malam ini. Kita tanya, kenapa aku sanggup bebaskan orang Israel jajah masjid aku? Kenapa aku tidak buat sesuatu? Itu pertama. Yang kedua, aku nak berjumpa dengan mereka yang menjaga tanah air kita. Palestin adalah tanah air kita, bukan tanah air orang lain. Tanah air kita. Sebab di situ ada bumi, di mana bumi itu ada Masjid Al-Aqsa. Macam Masjidil Haram juga. Kalau Masjidil Haram sekarang ni ada orang kepung, kita sanggup mati atau tidak? Atau masjid kita ni ada orang kepung, sanggup mati atau tidak kita? Kita nak solat di sana. Sekarang ini yang terjadi kepada Masjid Al-Aqsa. Siapa yang nak solat, siapa nak ziarah Masjid Al-Aqsa, berapa banyak tuan-tuan kena bayar? $250. Kalau 1 juta orang pergi Masjid Al-Aqsa nak ziarah, tak 250 juta US dollar. Kemudian dia beli senjata dan tembak saudara kita. Cukup setakat itu Pak Cik Benda tengok apa nama jam dah 2 kali. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Aku tahu hadza wa astaghfirullahalazim. Sebelum lupa, ini dia. 24 hari bulan kami ada merasmikan, ya. Wakil kita ada Tuan Haji cerita tadi, perasmian Masjid Berkembar di Kubang Semar. Ini kita nak bagi cabaran pula kepada penduduk Tarik Buntak ni, yang kaya-kaya dia nak kata banyak mah ni. Tarik Buntak ni. Kita bangunkan masjid, insya-Allah, sebuah masjid di Gaza pula. Ada 34 masjid lagi. 34 masjid lagi yang diruntuhkan oleh Israel. Kita sahut cabaran, kita bangunkan semula masjid-masjid ini, insya-Allah. Jadi 24 bulan jangan lupa, mula dari pukul 6 petang, ya, selepas Isyak. Kemudian sampailah Isyak. Sampai Isyak di Kubang Semar, Masjid Kubang Semar. Nanti nak tengok orang Palestin yang hebat-hebat datang. Nak bawa buat menantu pun boleh. Lepas itu, yang kedua, saudara kita di Rohingya ni, ada dengar cerita? Kena sembelih lah ni. Rohingya ni ada satu kaum namanya awak di perkawasan Arakan, ya. Mereka tu dibunuh oleh Myanmar, tentera-tentera Myanmar. Keluar tembak, duduk dalam rumah mereka bakar. Akhirnya dah tak boleh keluar, duduk dalam rumah. Ada sebunyi perang, sebulan 2 bulan habis lah kan. Seminggu 2 habis lah. Dah tak ada perang, makan apa yang ada, tinggallah minum air. 2-3 hari lepas kita dapat information, sudah beratus mati. Bukan mati kena tembak, mati ke pulau. So kita buat satu MAPIM, buat satu perancangan sekarang ni, insya-Allah kita nak hantar tiap negeri satu kontainer makanan asas. Jadi 30 hari bulan, mula daripada waktu asar sampai ke Isyak, kita kumpulkan bahan-bahan makanan. Kalau ada siapa yang nak bagi makanan asas seperti beras, gula, tepung, susu, bukan susu lagi, ini segera, dan obat-obatan, ya. Sila Masjid Seberang Jaya, 30 hari bulan. Jadi saya kalah sampaikan kepada kawan-kawan, sebab hadis yang sahih, man jahaza ghazian faqad ghaza. Dan ayat Quran yang jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maknanya saudara tu apa? Kalau sakit saudara kita, kita pun rasa sakit. Siapa yang berjuang, siapa yang memberikan bantuan untuk perjuangan, orang pergi berjuang, dia dapat fadilah seperti orang berjuang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang bagi sesuatu untuk orang pergi berjuang, saya sakit lutut, saya sakit kepala, saya sakit telinga, semua ada sakit bila dah tua. Jadi siapa yang keluarkan wang atau sesiapa kepada orang yang pergi berjuang, fadilahnya sama seperti dia pergi berjuang. Boleh setakat itu? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada
ada jawatan kuasa Pak Cik dan Pak Cik Mak Cik yang sudi dengar celoteh kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.